Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Lailani. Hari ini kita akan belajar sains tahun 4 bagi tajuk gerak balas terhadap rangsangan. Okey, bagi memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ketahui dahulu maksud rangsangan dan juga gerak balas. Okey, rangsangan merupakan perubahan keadaan di persekitaran. Okey, kita sebagai manusia ni mesti sentiasa bergerak balas terhadap perubahan keadaan persekitaran. Okey, gerak balas pula maksudnya tindakan yang dilakukan terhadap rangsangan. Dengan adanya rangsangan, kita akan bergerak balas. Okey, sebelum kita lanjutkan lagi tajuk kita, mari kita ingat kembali organ deria yang terdapat pada manusia. Okey, organ deria manusia ni terbahagi kepada 5, iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Okey, setiap organ deria manusia ni akan bertindak balas terhadap rangsangan ataupun akan menerima rangsangan tertentu. Okey, kita lihat satu persatu. Mata akan menerima rangsangan bagi cahaya. Okey. Telinga pula akan menerima rangsangan terhadap bunyi. Okey, hidung. Okey, organ deria manusia hidung ni akan menerima rangsangan bagi bau. Okey, lidah pula menerima rangsangan terhadap rasa. Akhir sekali, deria yang akhir sekali ialah kulit. Okey, maaf, organ yang akhir sekali ialah kulit, di mana kulit ni menerima rangsangan sentuhan. Okey, sekarang mari kita perhatikan contoh situasi rangsangan dan gerak balas. Okey, tengok pada gambar yang pertama. Okey, dekat dalam gambar tu lelaki tu cakap apa? Dia cakap, sedapnya bau. Okey, rangsangan terhadap bau makanan. Okey, apakah gerak balas yang dilakukan oleh lelaki tersebut? Okey, gerak balas dia ialah tindakan menghidu bau makanan. Sebab tu dia cakap tadi, sedapnya bau. Okey, apakah organ deria yang terlibat? Okey, organ deria yang terlibat ialah hidung. Okey, deria pula deria apa? Deria bau. Okey, itu rangsangan terhadap bau makanan. Okey, sekarang kita tengok situasi yang kedua pula, iaitu okey, dekat dalam gambar tu ada seorang budak perempuan di mana tangan dia terangkat apabila tersentuh duri. Okey, dekat sini rangsangan yang nak diberitahu kepada kita ialah tersentuh duri. Okey, daripada tersentuh duri tu, apakah gerak balas yang dilakukan oleh budak perempuan tersebut? Okey, budak perempuan tersebut mengangkat ataupun mengalihkan tangannya daripada duri pokok bunga tu kan. Okey, apakah organ deria yang terlibat? Okey, organ deria yang terlibat ialah kulit. Okey, deria pula deria sentuh. Okey, seterusnya gambar bagi situasi yang ketiga, iaitu terkejut apabila terdengar bunyi petir. Okey, kalau kita terdengar bunyi petir, apa yang kita buat? Mestilah kita terkejut kan? Biasanya kita akan terus menutup telinga. Okey, bagi gambar ni, rangsangan yang nak diberitahu kepada kita ialah bunyi petir. Okey, gerak balas yang dilakukan terhadap rangsangan tersebut, okey, terkejut. Biasanya terkejut disertakan dengan tangan menutup telinga. Okey, organ deria yang terlibat, siapa tahu? Okey, organ deria yang terlibat ialah telinga. Bagi deria apa? Deria dengar. Situasi yang seterusnya, kita tengok gambar sama-sama. Situasi minum teh tawar. Okey, minum air teh tawar. Apa yang pelajar lelaki tu cakap? Tawarnya teh ini. Dia minum air teh yang tawar. Okey, apakah rangsangan yang diberitahu kepada kita? Rangsangan dia ialah rasa teh, iaitu rasa tawar kan. Okey, gerak balas. Apa yang pelajar lelaki tersebut buat? Gerak balas dia merasa teh yang tawar. Okey, organ deria yang terlibat? Lidah. Okey, deria pula deria rasa.
Rangsangan yang seterusnya ialah terlihat cahaya yang sangat terang. Okey. Kalau kita ataupun kamu semua, kalau terlihat cahaya yang terang, apa yang kita buat? Biasanya kita akan menutup mata. Okey, begitu juga dengan situasi dalam gambar yang diberi. Okey, pelajar lelaki tersebut cakap apa? Silaunya. Okey, rangsangan yang diberi ataupun rangsangan yang nak diberitahu kepada kita ialah silau cahaya matahari. Okey, apakah gerak balas yang dilakukan oleh pelajar lelaki tersebut? Pelajar lelaki tersebut akan menutup mata. Okey, dekat sini organ deria yang terlibat ialah mata, bagi deria penglihatan. Sekarang kita tengok pula berkaitan dengan kepentingan gerak balas. Okey, sebenarnya setiap gerak balas yang kita lakukan terhadap rangsangan yang kita terima tu banyak kepentingan dia. Okey, salah satunya kita tengok situasi yang pertama. Tengok pada gambar yang diberi. Okey, dalam gambar tu ada kereta dan seorang budak perempuan. Okey, budak perempuan tu cakap apa? Terkejut saya, lajunya kereta itu. Mujur pemandunya membunyikan horn. Okey, budak perempuan ni dia mendengar horn yang dibunyikan oleh kereta. Okey, kereta tu sangat laju kan? Soalan dia, apakah yang akan berlaku jika orang di atas, okey, budak perempuan tersebut tidak bergerak balas terhadap bunyi horn? Dia dengar bunyi horn tapi dia buat tak tahu je. Apa yang akan berlaku? Mungkin budak perempuan tersebut akan dilanggar. Okey, jadi apakah kepentingan gerak balas yang ditunjukkan kepada kita ni? Kepentingan dia ialah boleh mengelakkan kecederaan. Situasi yang kedua, tengok gambar yang diberi. Okey, seorang lelaki yang sedang menutup hidung. Apa dia cakap? Dari mana datangnya bau asap ini? Lebih baik saya menyelamatkan diri dan menelefon bomba. Okey, apakah yang akan berlaku jika orang di atas tidak dapat menghidu bau asap? Okey, rangsangan terhadap bau asap ni maknanya tindak balas dia apa ni? Gerak balas orang dekat dalam gambar tu ialah bau asap kan? Okey, apa yang akan berlaku sekiranya orang tu tak dapat menghidu asap? Mestilah bangunan tersebut akan terbakar silap-silap hari bulan dengan orang-orang lelaki tersebut pun hangus terbakar. Jadi daripada situasi ni, apakah kepentingan gerak balas tu terhadap kita? Okey, kepentingan dia ialah kita boleh menyelamatkan diri. Situasi yang ketiga pula ialah berkaitan dengan gambar yang diberi ya. Okey, dalam gambar tu ada ambulans, ada kereta. Okey, apa yang pemandu kereta tu cakap? Alamak, kena beri laluan kepada ambulans ini. Sudah tentu ada pesakit yang perlukan bantuan. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya semua pemandu jalan raya di atas tidak dapat bergerak balas terhadap bunyi siren ambulans? Okey, apa yang akan berlaku agak-agak? Kemungkinan pesakit yang ada dekat dalam ambulans tu boleh meninggal dunia. Mungkinlah pesakit tu perlu dikejarkan ke hospital dengan segera. Jadi kalau kita berada di atas jalan raya, kalau bunyi siren ambulans tu kita kena berilah laluan. Okey, daripada situasi ni, apakah kepentingan gerak balas tu? Gerak balas tu terhadap kita, apakah kepentingan dia? Okey, kepentingan dia ialah mendapat maklumat dan komunikasi. Okey, sekarang kita tengok pula tajuk yang seterusnya, iaitu tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Okey, tadi kita telah pun belajar berkaitan dengan kepentingan gerak balas terhadap manusia. Kita tahu yang gerak balas ni sangat penting ya. Gerak balas terhadap rangsangan ni sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk mengelakkan pelbagai kemungkinan yang berlaku. Contohnya mengelakkan kecederaan, mengelakkan kemalangan dan sebagainya. Okey, dekat sini
cikgu nak kongsikan 3 tabiat yang biasa mengganggu ataupun yang boleh mengganggu gerak balas kita sebagai manusia. Okey, tabiat yang pertama ialah meminum arak. Okey, kita tahu arak ni merupakan minuman yang beralkohol, di mana dengan minum arak kita boleh menjadi mabuk. Okey, so apakah yang mengganggu? Bagaimanakah dia ni mengganggu ataupun arak ni boleh mengganggu gerak balas kita? Okey, gerak balas kita sebagai manusia ni akan menjadi lambat kerana organ deria terganggu sekiranya kita meminum arak. Okey. Tabiat yang kedua pula ialah menghidu gam. Okey, kita tahu gam ni merupakan sejenis bahan kimia. Okey, dengan menghidu gam kita boleh menjadi khayal dan ketagis. Okey, di samping tu gerak balas kita juga akan menjadi lambat. Kerana apa? Kerana fungsi organ deria dan otak terganggu. Okey, sebab itulah kita tak boleh menghidu gam. Okey, tabiat yang ketiga pula ialah menyalahgunakan dadah. Okey, dadah juga merupakan minuman yang beralkohol. Okey, dengan mengambil dadah juga orang tu akan boleh menjadi mabuk. Jadi, gerak balas orang yang menyalahgunakan dadah ataupun mengambil dadah akan menjadi lambat kerana organ deria terganggu. Okey, oleh itu kita semua mestilah jauhi tabiat yang mengganggu ataupun tabiat yang boleh mengganggu gerak balas manusia. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Berjumpa lagi.